Pendahuluan. Komestik terdiri daripada campuran sebatai kimia yang berasal dari sumber semula jadi atau yang dihasilkan secara sintetik. Komestik yang direka untuk penjagaan kulit boleh digunakan untuk membersihkan dan melindungi kulit serta mengisinya semula melalui penggunaan pembersih seperti toner, serum, pelembab dan balsam. Komestik bukanlah penemuan moden. Manusia telah menggunakan pelbagai bahan untuk mengubah penampilan atau menonjolkan ciri mereka sekurang-kurangnya 10,000 tahun dan mungkin lebih lama. Komestik yang direka untuk meningkatkan penampilan seorang seperti alat solek boleh digunakan untuk menyembunyikan cela, meningkatkan ciri semula jadi seorang seperti kening dan bulu mata, menambah warna pada wajah seorang dan sekiranya terdapat juga bentuk solek yang lebih ekstrim yang digunakan untuk persembahan seperti pertunjukan fashion, dapat digunakan untuk mengubah penampilan wajah sepenuhnya untuk menyerupai orang, makhluk atau objek yang berbeza. Komestik juga boleh direka untuk menambahkan wangian pada badan. Walaupun definisi komestik di kebanyakan negara lebih meluas seperti di beberapa negara barat, komestik biasanya hanya bermaksud produk solek seperti gincu, maskara, eyeshadow, foundation, blusher, highlighter, bronzer dan beberapa jenis produk lain. Di Amerika Syarikat, Pentadbiran Makanan dan Dadak FDA yang mengatur komestik dengan mendefinisikan komestik sebagai produk yang dimasukkan untuk digunakan pada tubuh manusia untuk membersihkan, mencantikkan, meningkatkan daya tarik atau mengubah penampilan tanpa mengaruhi struktur atau fungsi tubuh. Definisi luas ini merangkumi bahan yang dimasukkan untuk digunakan sebagai ramuan produk komestik dengan FDA secara khusus tidak termasuk sabun tulen dari kategori ini. Assalamualaikum, hai. Nama saya Siti Nusyirah binti Hassan. Nombor metrik saya H1980842. Okey, hari ini saya akan menjelaskan tentang punca dan cara penyelesaian untuk barangan kosmetik yang tidak diluluskan oleh KKM. Pada mulanya saya akan menceritakan tentang punca mengapa barangan kosmetik itu tidak diluluskan oleh KKM. Antara puncanya ialah salah satunya produk itu tidak melalui KKM. Mengapa barangan kosmetik itu tidak diluluskan oleh KKM? Ini kerana produk itu tidak melalui pihak KKM. Sebagai contohnya, jika seseorang usahawan itu membuat sesuatu produk tanpa melalui KKM kerana terpengaruh dengan orang ramai, sebagai contohnya ingin cepat kaya, tanpa memikirkan pelbagai kesan yang akan dihadapi oleh seseorang itu apabila menggunakan produk yang dihasilkan oleh beliau. Disebabkan itu, mereka dengan sewenang-wenangnya menghasilkan produk itu tanpa melalui KKM kerana dikhawatiri produk yang dihasilkan itu tidak akan diluluskan oleh KKM dengan mudah. Selain itu, antara punca lain mengapa sesuatu produk kosmetik itu tidak diluluskan, ini kerana ianya mempunyai bahan merkuri yang tinggi. Produk yang mempunyai bahan merkuri yang tinggi ini merupakan sesuatu perkara bahaya, terutama apabila ia terkandung di dalam sesuatu kosmetik. Ini kerana jika sesuatu produk itu mempunyai merkuri yang tinggi, ia mampu untuk merosakkan salah satunya kulit si pengguna, yang menyebabkan kulit seseorang itu menjadi rosak seperti merah, kemerahan dan lain-lain. Antara punca lain yang menyebabkan pihak KKM tidak meluluskan setengah produk itu dengan mudah kerana ia juga mampu memberi kesan terhadap masalah dalaman seperti buah pinggan dan sistem saraf. Sebagai contoh, jika seseorang itu menggunakan kosmetik viral tanpa mengetahui asal-usul dari mana datangnya, jenis bahan yang digunakan dalam menghasilkan produk tersebut, lalu menggunakan produk itu dengan kuantiti yang banyak, secara tiba-tiba menyebabkan seseorang itu mengalami kerosakan yang teruk, contohnya seperti buah pinggan. Hal ini terjadi kerana bahan-bahan yang terkandung itu tidak mempunyai kualiti yang baik, malah mengakibatkan seseorang itu mudah mendapat
penyakit dan lama antaranya seperti sakit buah pinggang. Seterusnya, saya akan ceritakan tentang langkah penyelesaiannya. Salah satunya mendaftar dengan KKM. Antara langkah penyelesaian yang boleh dilakukan bagi menangani kes ini, salah satunya kita mesti mendaftarkan sesuatu produk yang dicipta itu dengan KKM. Hal ini demikian kerana bagi memastikan produk yang dihasilkan itu selamat digunakan terutamanya oleh para pengguna. Apabila seseorang itu mendaftar dengan KKM juga, produk tersebut dapat diteliti lagi oleh pihak KKM bagi memastikan produk yang dikeluarkan itu mempunyai pelbagai kebaikannya untuk para pengguna. Selain itu, menggunakan kawal langkah atas produk itu tanpa menggunakan benda yang berbahaya. Menggunakan kawal langkah atas produk ini amat penting, terutamanya untuk dijual. Ini adalah bagi memastikan setiap pengguna berpuas hati dengan produk yang ditawarkan. Sebagai contohnya, jika sesuatu produk itu bebas tanpa kawalan merkuri, secara tak langsung, pihak pengguna menjadi tidak was-was untuk membeli sesuatu produk itu dengan banyak. Ini kerana mereka percaya dengan produk yang dihasilkan oleh kita. Ini mempunyai pelbagai keberkesanannya kepada mereka apabila menggunakannya. Seterusnya, antara langkah penyelesaian lain yang boleh dilakukan dengan mengenakan denda. Mengenakan denda setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu. Contohnya, mengenakan denda sebanyak RM10,000 atau penjara 1 tahun atau kedua-duanya sekali, terutama kepada seseorang yang menghasilkan sesuatu produk itu untuk kesenangan diri sendiri tanpa memikirkan akibat dan kesan yang akan diterima oleh seseorang pengguna itu apabila menggunakan produk yang dihasilkan olehnya. Ini adalah kerana tujuan mengapa denda ini dilakukan bagi memastikan seseorang itu tidak akan membuat kesalahan yang sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Afini binti Sabri bernombor matrik H19A099. Hari ini saya akan membentangkan apakah sumber yang digunakan untuk mendapatkan ilmu bagi mengenal pasti punca dan menghasilkan cadangan penyelesaian tersebut. Yang pertama, sumber ilmu. Sumber ilmu yang digunakan adalah ilmu wahyu. Yang kedua, ilmu wahyu ialah bersifat mutlak, benar, terpelihara dan suci. Yang ketiga, ilmu wahyu didatangi oleh Allah dan diturunkan pada Nabi dan Rasul. Yang keempat, peranan utama wahyu adalah untuk memelihara kejernihan dan hak-hak yang ada dalam syariat Islam. Yang kelima, Islam amat menitik beratkan kebersihan, namun produk-produk yang dihasilkan atau diambil daripada anggota atau unsur-unsur yang membawa kemusykilan seperti haiwan yang halal dimakan tetapi sekiranya ia mendatangkan mudarat, penggunaannya adalah dilarang oleh Islam. Cadangan penyelesaian tersebut, pihak berwajib perlulah membuat pemerhatian di setiap premis perniagaan yang menjual produk larangan kosmetik yang tidak mendapat kelulusan pihak atasan. Selain itu, menggunakan modus operandi menjual harga kosmetik secara murah disertakan dengan testimoni yang disebar secara luas, khasnya di media sosial. Kononnya, produk ini dihasilkan mampu memberi kesan yang memukau, menyebabkan ramai pengguna terjerat dan terpedaya sehingga menjadikan diri mereka mangsa secara tidak disedari. Usaha merampas produk palsu ini memang dilakukan secara berterusan oleh pihak berkuasa. Tetapi, masih banyak yang gagal dikesan kerana kelicikan pengusaha kosmetik terbabit dalam strategi pemasaran penjualan barangan mereka.
Jadi, langkah paling berkesan adalah kesedaran dalam diri pengguna itu sendiri amat penting untuk membendung kegilaan terhadap kosmetik murahan dan tidak mendapat kelulusan dari pihak atasan. Untuk soalan bagaimana kamu menilai kebolehpercayaan sumber-sumber tersebut dan apakah kaedah perolehan ilmu yang digunakan, saya mendapat sumber melalui kajian terhadap beberapa artikel iaitu pelaksanaan standard kosmetik halal. Artikel ini menegaskan bahawa industri kosmetik mesti mendapat pemberitahuan dari Badan Pendaftaran Farmasi Nasional iaitu NPRA untuk memastikan bahan-bahan dalam produk kosmetik tidak berbahaya sebelum disahkan halal. Pihak NPRA ini juga membuat pemantauan pasca pemasaran untuk mengesan produk yang tidak akur atau membuat pengubahsuaian yang akan bertindak atau memberi kesan sampingan yang memudaratkan. Oleh itu, orang awam yang sedang menggunakan produk-produk kosmetik yang tidak diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ini dinasihatkan untuk segera menghentikan penggunaannya dan mendapatkan nasihat daripada ahli profesional kesihatan jika mengalami sebarang ketidakselesaan atau kesan-kesan sampingan. Seterusnya, persoalan mengenai kaedah perolehan ilmu termasuk dalam aspek epistemologi ilmu. Hal ini kerana epistemologi ilmu membahaskan tentang sumber dan kebenaran sesuatu ilmu. Terdapat beberapa cara untuk melakukan kaedah perolehan ilmu dalam sesuatu kajian. Sebagai contoh, terdapat kaedah induktif dan kaedah diduktif. Terdapat juga kaedah lain yang digunakan iaitu kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif serta banyak lagi kaedah yang digunakan. Jadi, berdasarkan tajuk pemilihan kumpulan kami iaitu barangan kosmetik yang tidak diluluskan oleh KKM, kami menggunakan kaedah utama iaitu kaedah induktif dan kaedah diduktif. Menjawab kepada persoalan apakah justifikasi dan rasional mengapa sumber dan kaedah tersebut digunakan, pensijilan halal dan pentingnya mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia adalah bukti produk yang digunakan adalah halal dan selamat digunakan dalam tempoh jangka masa yang panjang dan selamat digunakan kerana piawaian bahan tersebut telah disemak oleh pihak Biro KKM. Kita wajib menggunakan sesuatu bahan atau makanan yang halal seperti mana yang telah digariskan di dalam agama Islam. Maknanya, umat Islam dituntut mencari sesuatu barangan yang lagi baik, bersih, suci dan berkhasiat. Disebabkan itu, pemilihan produk-produk kosmetik yang mempunyai logo halal dan logo kelulusan KKM menjadi pilihan utama umat Islam. Dengan adanya logo halal dan logo kelulusan daripada KKM, ia mampu menambahkan lagi keyakinan kita terhadap produk tersebut. Malahan dapat terhindar daripada sebarang kesan sampingan yang mana sudah diperakui oleh JAKIM dan juga KKM. Pengeluaran sijil halal dan kelulusan KKM terhadap sesuatu produk kosmetik amatlah rasional kerana ianya mampu meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap produk yang digunakan. Selain itu, dalam konteks kesihatan, kebersihan penyediaan produk di kilang juga amatlah dititik beratkan dan syarikat hendaklah mengamalkan amalan kebersihan yang tinggi. Pekerja hendaklah mengamalkan kod etika pekerja dan amalan kesihatan yang baik. Ini termasuk di dalam falsafah perniagaan dan ia juga terdapat di dalam Al-Quran bahawa kebersihan separuh daripada iman. Oleh itu, kebersihan premis amatlah penting dalam menghasilkan produk-produk kosmetik untuk kegunaan ramai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nasuha binti Mahasi, nombor metrik H19A0705. Okey, saya ingin membentangkan kesimpulan bagi isu produk kecantikan yang tidak diluluskan oleh KKM.
terdapat beberapa individu yang mengambil kesempatan untuk menjual produk kecantikan yang tidak diluluskan oleh KKM. Terdapat pelbagai produk kecantikan yang tidak mematuhi peraturan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Produk-produk tersebut dapat memudaratkan kesihatan dan keselamatan pengguna. Dengan adanya teknologi terkini, terdapat pelbagai cara dilakukan oleh peniaga untuk memasarkan barangan mereka tetapi tidak mematuhi syarat oleh KKM. Namun begitu, terdapat juga beberapa individu tidak mengambil berat tentang isu ini. Oleh itu, kita hendaklah menghindari daripada memilih produk-produk yang tidak diluluskan oleh KKM. Hal ini kerana ia dapat memberikan kesan buruk terhadap diri kita. Selain itu juga, setiap individu perlulah mengambil inisiatif untuk menyemak status informasi produk tersebut di laman sesawang untuk mendapatkan kepastian. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.